Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Untuk sesi PDPR kita pada hari ini, cikgu teruskan lagi dengan persamaan kuadratik. Masih lagi membincangkan tentang bab 2 fungsi kuadratik. Cuma hari ini cikgu akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi bagaimana penyelesaian fungsi kuadratik atau bagaimana penyelesaian persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah rumus. Sebab minggu lepas kita dah buat kaedah penyempurnaan kuasa 2. Hari ini kita akan membincangkan menggunakan kaedah rumus. Sebelum itu, mari kita lihat perbincangan yang pertama ini. Perhatikan bahawa persamaan ini mempunyai satu pemboleh ubah X dan kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Maka persamaan ini dikenali sebagai persamaan kuadratik dalam bentuk am. Secara umumnya, suatu persamaan kuadratik bentuk am boleh ditulis sebagai AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan kosong, dengan keadaan A, B dan C ialah pemalar di mana nilai A tidak boleh sama dengan kosong. Kenapa A tidak boleh sama dengan kosong? Ingat, sesuatu persamaan kuadratik kuasa tertingginya adalah 2. Dan apa yang tertulis di sini, ini adalah persamaan kuadratik dalam bentuk am. Di mana sebelum kita menyelesaikan sesuatu persamaan itu, persamaan kita mestilah disusun menjadi bentuk am. Ini kita panggil bentuk am. Di mana nilai A untuk persamaan kuadratik tidak boleh sama dengan kosong. Kenapa? Andai katalah ini kosong, kan? Maka ini kita tak panggil dah persamaan kuadratik. Ini kita panggil persamaan linear. Maka kita tak bolehlah menyelesaikan menggunakan kaedah rumus. Okey. Bukan tidak boleh menggunakan kaedah rumus. Memang tidak boleh langsung diselesaikanlah dengan menggunakan penyelesaian dalam kuadratik. Okey. Kita teruskan lagi. Okey. Di sini, cikgu paparkan adalah rumus bagi penyelesaian sesuatu persamaan kuadratik dengan syarat persamaan yang diberi itu mesti kamu jadikan dalam bentuk am. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Di sini ini kita panggil bentuk am. Di mana kalau sebelum ini persamaan penyelesaian persamaan kuadratik dengan menggunakan penyempurnaan kuasa 2, syarat A itu mesti positif 1 kan. Untuk kaedah rumus tiada syarat diberikan asalkan kamu tukar dia jadi bentuk am. So bila dah bentuk am, kita kenal pasti bahawa yang kuasa 2 ni adalah nilai A, yang B kuasa 1 ini adalah nilai B dan yang belakang ini adalah nilai C. Jadi apa yang kita buat, kita masukkan dalam rumus. Di mana rumusnya adalah negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. B, A, C ni kita dapat daripada mana? Dapat daripada persamaan yang kamu dah susun jadi bentuk am. Bentuk am ni tak kisah. Kalau guna rumus, nilai A tu tak kisah. Asalkan hanya bentuk am. Okey, kita tengok kepada perbincangan yang kedua, iaitu cikgu ingin membincangkan contoh penyelesaian persamaan kuadratik menggunakan kaedah rumus. So dari sini tadi kita dah tahu bahawa soalan ini yang pertama mesti jadikan dia bentuk am. So daripada situ kalau kita tulis 2x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 sama dengan kosong, ini memang dah bentuk am. So kita masuk saja. Oleh kerana sini x, so dia akan jadi x sama dengan negatif b. Kalau kita tengok negatif b nya nilainya adalah negatif 2. A nya 2 dan C nya negatif
3. So, itu yang kita masukkan. So, negatif B adalah negatif 2. Okey. Tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4A C negatif 3 per 2A. Ini yang cikgu masukkan ini tadi adalah rumus untuk kuadratik, penyelesaian persamaan kuadratik yang ini. Yang ini. Okey. So dari situ kita cari je lah. So dia akan jadi 4 sebab 4 pula 2. Sebab dianya negatif akan jadi positif 2 tambah tolak punca kuasa. Tekan kalkulator. Negatif 2 kuasa 2 adalah 4 tolak 4 darab 2 darab negatif 3. So kamu akan dapat 28 per 2 darab 2, 4. So, dari sini kita akan dapat 2 jawapan. Di mana X yang pertama adalah 2. Kenapa 2 jawapan? Nampak tak ni? Ni, tambah dan tolak. So, dia akan jadi, yang pertama akan jadi 2 tambah punca kuasa 28 bahagi 4. Kamu akan dapat jawapan, iaitu 2 tambah punca 28 bahagi 4. Kamu akan dapat 1.822287656 kan. So kita ambil 3 tempat perpuluhan. So akan jadi 1.823. Okay. So yang seterusnya untuk tolak pula 2 tolak punca 28 bahagi 4. So kamu akan dapat 2 tolak punca 28 bahagi 4. So akan dapat negatif 0.823. So itulah jawapan. Sebab kita tahu persamaan kuadratik jawapannya bila diselesaikan mesti ada 2. Okey. Cikgu harap kamu faham. Untuk lebih faham, kita lanjutkan lagi dengan perbincangan soalan kedua. Okey. Di sini dia bagi syarat. Selesaikan persamaan kuadratik berikut dan berikan jawapan kepada 3 tempat perpuluhan. Okey, yang ini. So samalah kan. Ingat tadi recall balik rumus. Rumus adalah X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2. So, kalau kita masuk, ini memang dah dalam bentuk am. Di mana A-nya adalah 1, B-nya adalah 4 dan C-nya adalah negatif 9. So, kita masuk dalam rumus ni. Okey, kita masuk dalam rumus tu. So, bila masuk akan jadi, sebab sini X, so depan akan jadi X sama dengan negatif B, B awak adalah 4. Tambah tolak punca kuasa. B kuasa 2 tolak 4A. C-nya negatif 9 per 2A. A-nya 1. Okey. So, dari situ, permudahkan yang dalam kurungan. So, akan jadi 4 kuasa 2 tolak 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan negatif 9. So, kita dapat punca kuasa 52 per 2. So, dari situ kita akan dapat 2 jawapan lah. Oleh sebab itu, X sama dengan negatif 4 tambah punca 52 bahagi 2. Kamu akan dapat negatif 4 tambah punca 52 bagi 2. Kamu akan dapat 1.606 sebab dia nak 3 tempat perpuluhan tadi. Dan yang kedua adalah negatif 4 tolak punca kuasa 52 per 2.
Negatif 4 tolak punca 52 bahagi 2. So, kamu akan dapat negatif 5.606. Okey. So, sebenarnya kalau kamu hafal rumus ini, tak ada masalah lah. Okey. So, cikgu lanjutkan lagi dengan perbincangan yang ketiga. Okey, perbincangan 3 dan yang terakhir. Masih lagi sama. Dia sebut apa? Selesaikan persamaan kuadratik berikut. Dia bagi syarat menggunakan rumus dan berikan jawapan kepada 3 tempat perpuluhan. So, masih lagi sama sebab sini X. So, hafal lagi rumus. Negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Masih lagi sama. So, kita buat apa? Masuk je lah kan. Sini A-nya adalah 4. Tak perlu dikecilkan sebab yang dikecilkan, syarat dikecilkan hanya penyempurnaan kuasa 2 sahaja. B-nya negatif 8 dan C-nya adalah 1. So, masuk. Oleh kerana sini X, so depan ni kena X lah. Sama dengan negatif B, negatif untuk rumus B kamu memang negatif 8. So, masuk macam tu. Tambah tolak punca kuasa B kuasa 2. Negatif 8 kuasa 2 tolak 4A kamu adalah 4. C kamu adalah 1 per 2A. Okey. So, teruskan je lah. Dia akan jadi negatif akan jadi 8 tambah tolak. Permudah yang dalam kurungan dulu. 64 tolak 4 darab 4 darab 1. So, kamu akan dapat punca 48 per 8. Jangan pergi potong pula sebab ni bukan darab. Ini adalah operasi tambah tolak. So, oleh sebab itu daripada X kita tahu bahawa 8 tambah punca 48 bahagi 8. Okey, jangan kamu pergi ambil ni. Oh, ni 8, ni 8. Boleh potong. Tak ya. Ini bukan darab. Ini operasi tambah tolak. So, kamu tak boleh potong. Faham Okey. So, dari situ kita akan dapat berapa? 8 tambah punca 48 bahagi 8. So, kamu akan dapat 1.866. Dan yang kedua untuk tolak pula. 8 tolak punca 48 bahagi 8. So, kamu akan dapat 0.134. Sebab dia nak 3 tempat perpuluhan. Okey, so cikgu harap dengan 3 contoh yang cikgu berikan ini, anak-anak pelajar dapat memahami apa tajuk yang kita pelajari pada hari ini. So, untuk itu saya mohon dalam masa yang berbaki ini, cikgu minta kamu buat semua soalan yang cikgu berikan di bawah ini supaya lebih mahir lah. Okey, sebelum itu saya go through dulu. Untuk soalan yang atas tu, selesaikan persamaan kuadratik berikut dan berikan jawapan betul kepada 3 tempat perpuluhan. Dia minta kamu gunakan kaedah rumus dan berikan jawapan kepada 3 tempat perpuluhan. Cikgu rasa untuk soalan A, B dan C, kamu dah nampak dah. A, B, C, D, kamu dah nampak dah. Ianya memang dah bentuk am. So, tak perlu apa-apa. Just terus substitute tu rumus. Yang hanya menjadi masalah kamu adalah E dan F. Di mana kamu perlu expand dan jadikan dia dalam bentuk am dulu. Bila sebut bentuk am, dia mesti jadi gini. Mesti sama dengan kosong. Yang ini. So, 2 ni mesti diselesaikan dulu. Begitu juga dengan yang bawah. Cikgu rasa soalan pertama tak ada masalah. Soalan B,
sedikit masalah sebab kita tahu dia mesti dalam bentuk AX kuasa 2. Sedangkan di situ X-nya berada di belakang. So, kamu kena susun. Untuk soalan C memang dah dalam bentuk arm. D perlu disusun supaya jadi bentuk arm. Begitu juga E. Dan F perlu dikembangkan dan dijadikan bentuk arm. So, cikgu harap latihan ini kamu dapat buat dan hantar pada cikgu pada waktu yang ditetapkan. So, untuk itu cikgu rasa ini sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana berada bersama cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.